Bismillah. Mula daripada awal balik. Mula daripada awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah wa anna a'mal bani adama wa qawluhum yuzan wa qala mujahidun al-qistasu al-'adlu bir-rumiyyati wa yuqalu al-qistu masdarul muqsiti wa huwa al-'adilu wa amma al-qasitu fa huwa al-jahilu. Bihi qala hadatsana Ahmad bin Ishaq qala hadatsana Muhammad bin Fudayl an Umar bin al-Qa'qa'i an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Jadi bahas hadis terakhir ni, kalau kita pergi secara detail dan tafsil, maka 2 jam, 3 jam pun tak cukup. Jadi hari ini saya ambil poin-poin yang mana penting. Mudah-mudahan dapat faedah kepada kita semua. Perbahasan yang saya nak sentuh hari ini adalah pertamanya persoalan yang timbul, bahawasanya Imam Bukhari memulakan kitab sahihnya dengan ibtida dengan Kitabul Iman. Persoalannya, apakah akhir kitab? Jadi Imam Bukhari mengakhiri kitabnya dengan kitab apa? Jadi ba'dul ulama mengatakan Imam Bukhari mengakhiri dengan Kitabut Tauhid, dan sesetengah ulama yang lain berkhilaf dengannya. Pendapat pertama, Syekhul Hadis Maulana Zakaria Rahmatullah berkata, akhir kitab adalah Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Kemudian iktiraz padanya bahawa akhir kitab adalah Kitabut Tauhid, yang mana mereka berkata waraddu al-Jahmiyah. Maka sebagai jawapannya, muhaddisin telah memberi jawapan bahawa kitab yang terakhir asalnya adalah Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah, manakala Kitabut Tauhid itu merupakan tatimmah dan takmilah. Faham? Kitab yang terakhir asalnya Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah, manakala Kitabut Tauhid itu merupakan tatimmah dan takmilah. Dan ulama yang pertama tadi, mereka memberi dalil yang mazbut. Di antaranya mereka berkata, Imam Bukhari secara adatannya bila mana menulis kitab, maka Imam Bukhari menyatakan diknya juga. Adat Imam Bukhari bila dia tulis kitab, Imam Bukhari bawa mari dia punya apa? Dik, lawannya. Kenapa? Bididin tabayyanul asya'. Bididin tabayyanul asya'. Bila kita bawa mari dia punya lawan sesuatu itu, maka sesuatu perkara itu lebih lagi jelas. Tu'raful asya' bi afdaliha, itu pun ulama kata, dikenali sesuatu dengan diknya.
Contohnya dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari menyebut kufrun dunal kufr. Jadi dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari bawa mari dia punya dhid. Jadi lawan iman kufrun dunal kufri. Kemudian ada al-ma'asi min amril jahiliyah, zulmun dunu zulmin, alamatul munafik dan sebagainya. Mudah belajar kan? Demikian juga dalam Kitabul Ilm, Imam Bukhari bawa mari, beliau telah menulis Raf'ul Ilmi wa Zuhurul Jahiliyah. Jadi bahas tentang Kitabul Ilm, tapi Imam Bukhari bawa mari dia punya dhid, Raf'ul Ilm wa Zuhurul Jahiliyah. Pendapat yang kedua, setengah syarihin mengatakan tak, kitab yang terakhir adalah Kitabut Tauhid. Mereka juga memberi dalil. Dalil pertama yakni Abu Hafs Al-Amr rahmatullah alaih, yang merupakan syekh kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, keselamatan dan kemuliaan seseorang insan itu bila mana mereka tercegah daripada azab. Yang mana tercegah daripada azab dan sebagainya itu merupakan berada dalam tauhid. Seorang yang muwahhid, yang berpegang teguh dengan tauhid, orang itulah yang terselamat daripada azab. Dan izzah, keselamatannya juga akan terselamat, yakni kemuliaan juga akan selamat. Sebab itulah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan pada akhir kitabnya adalah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, yakni bahawa bila kamu berpegang teguh dengan tauhid, maka kamu akan terselamat, tercegah daripada segala musibah di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat, menurunkan rahmat dan izzah kepada orang yang mana bila matinya dalam keadaan tauhid. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Surah An-Nisa. Kemudian tajuk yang kedua adalah apakah munasibat di antara Kitabut Tauhid dan bab Waznul A'mal. Kitabut Tauhid itu apakah kesinambungannya dengan bab Waznul A'mal? Jadi di sini kita perlu faham, kalaulah pada akhir kitab kita kata adalah Kitabut Tauhid, maka kenapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan bab Waznul A'mal? Apakah munasibat di antaranya? Kenapa setiap kitab perlu ada kesinambungan, munasibatan dengan apa dia punya bab? Jadi apakah munasibat di antara bab ini? Maka di sana juga ulama telah memberi beberapa tafsir yang panjang. Kita ambil ringkas saja. Kita perlu faham bahawa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis, yang mana disebut dalam Al-Quran. Bukan dua jenis, yang sifat ada dua qism, yang mana Al-Quran menyebut Tabarakasmu Rabbika Zil Jalali wal Ikram. Zul Jalali wal Ikram, ada dua sifat di sana. Satu sifat yang berkaitan dengan Jalal Allah, dan satu sifat yang berkaitan dengan Kiram, kemuliaan Allah. Jadi sesetengah sifat adalah disebut sebagai sifat subutiyah, dan sesetengah sifat disebut sebagai salbiyah. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat. Oleh demikian kita belajar sifat 20 hayat, ilm, qudrah, iradah, sama', basar, itu semua itu adalah disebut sebagai sifat subutiyah. Manakala sifat salbiyah pula adalah sifat yang muta'allaq, yakni berkaitan dengan af'al, perbuatan kita, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala mu'ti, dan juga Allah Ta'ala mani'. Allah Ta'ala muhyi, dan juga Allah Ta'ala mumit. Allah nafi', dan Allah Ta'ala juga dhar. Maka itu disebut sebagai sifat salbiyah. Jadi dua jenis sifat, subutiyah dan salbiyah. Jadi wazan amal itu berkaitan dengan apa? Disebabkan wazan amal itu kaitannya dengan sifat af'al, perbuatan Allah kan. Allah yang memberi timbangan amal.
maka ianya merupakan satu fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan mengukur, menimbang amal kita. Disebabkan wazan amal itu adalah berkaitan dengan af'al Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara itu dia ada munasibat dengan kitabut tauhid. Faham tak? Sebab itu Imam Bukhari bawa mari bab wazan amal. Kenapa wazan amal itu adalah berkaitan dengan sifat apa? Sifat salbiyah Allah. Maka dengan cara itu dia ada kaitannya apa? Kitabut tauhid. Banyak lagi lah bagi saya nak satu-satu saja. Kemudian bab wazan amal, apakah wujuhat di bawah bab wazan amal pada akhir kitab? Satu persoalan yang wujud dalam zihin talib ilm ketika kamu wujud tak? Alhamdulillah kalau wujud. Kenapa didatangkan bab wazan amal pada akhir kitab? Apakah hikmahnya? Maka muhaddisin telah memberi pelbagai nukat dan tafsir terhadapnya. Pertamanya, mereka mengatakan bahawa bab wazan amal disebut bab wazan amal di sini kerana wazan timbangan itu adalah pada hari akhirat. Muamalahnya bila? Pada hari akhirat. Jadi akhirat ni awal ke akhir. Maka Imam Bukhari rahimahullah alaih juga memasukkan bab wazan amal dalam kitabnya pada akhir kitab. Itu pertama. Ada Syekhul Hadis Maulana Muhammad Yunus rahmatullah alaih wa nawwarallahu marqadah, anak murid Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Beliau berkata, perkara yang letak di akhirnya umumannya dia akan menjadi zihin nashin. Faham tak zihin nashin ni? Kerana dia lekat di fikiran kita. Perkara lah kan, kita pun yang lah tu ingatlah, awal-awal tu tak ingat. Masa mula-mula masuk madrasah dulu ingat lagi tak? Kurang ingatkan beberapa benda yang perkara yang last. Kamu dah berhenti nanti 10 tahun lepas ni, yang last tu yang kamu akan ingat. Masa ada orang hadis tu dah, masa ula-ula tu jangan-jangan ingat. Sebab itulah Imam Yunus kata, para khatib, para pembayan sebagainya, mereka akhir sekali mereka mengulas conclusion, kulasah labu-lebab, intipati pada akhir bayan mereka, supaya apa? Terlekat dalam fikiran pendengar. Begitu juga dengan Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau memasukkan bab wazan amal pada akhir kitab. Kenapa dikaitkan bab wazan amal pada akhir kitab? Supaya orang yang membaca kitab Bukhari ini terlekat dalam fikirannya bahawa aku perlu melakukan amalan-amalan supaya amalan aku ini pada hari kiamat memberati mizan aku pada hari kiamat. Ada Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullah berkata, Imam Bukhari memasukkan bab wazan amal pada akhir kitab ini kerana Imam Bukhari juga bertamanna, berkeinginan bahawa pada hari kiamat kitab yang aku tulis ini menjadi amalan yang paling berat pada neraca tim. Faham tak maksud Syekhul Islam Zakaria? Segala kitab yang aku tulis ini, sebab apa dia buat bab wazan amal? Supaya segala kitab yang aku tulis dalam kitab Bukhari ini ialah yang paling amalan yang paling memberati neraca timbangan. Kemudian apakah munasabat di antara badul wahyi dan bab akhir? Apakah kesinambungan di antara bab mula-mula adalah bab apa? Badul wahyi dan bab akhir. Satu noktah di sini perlu dipikir bahawa Imam Bukhari rahimahullah taala memulakan kitabnya dengan bab badul wahyi dan akhirnya beliau tutup dengan bab wazn amal. Apakah munasabat di antaranya? Yang dimulakan dengan bab badul wahyi dan diakhiri dengan bab wazn amal. Maka Allamah Kashmiri rahimahullah berkata, wahyu itu merupakan tonggak keimanan. Sebab itulah Imam Bukhari letak awal sekali. Kemudian ada jazak dan sazak, balasan dan ganjaran.
Kalau manusia buat amalan yang baik, dia akan dapat balasan yang baik. Kalau dia buat amalan yang buruk, dapat amalan yang buruk. Sebab itulah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala letak pada akhir kitab adalah bab wazan amal. Kemudian apakah munasabat di antara hadis awal dengan hadis yang akhir? Hadis awal dengan hadis yang akhir, apakah kesinambungan, keserasian di antara keduanya? Maka Allamah Sirajuddin Burutini rahmatullahi alaihi berkata, hadis yang pertama Imam Bukhari buat mari ada apa? Innamal a'malu binniyat, tonggak amalan itu bergantung pada niat. Dan wazan amal ni tonggaknya adalah pada bila? Pada hari akhirat. Jadi hadis pertama itu berkaitan dengan mabda', dan hadis yang terakhir, hadis wazan amal itu berkaitan dengan ma'ad. Jadi mabda' ada ma'adnya. Allamah Sindi yang berkata, permulaan amal adalah dengan niat, dan pengakhiran amal adalah dengan wazan. Dengan wazan, timbangan. Bahawa amalan kita akan ditimbang kelak. Sebab itulah Imam Bukhari ibtidanya bawa hadis innamal a'malu binniyat, dan akhirnya hadis berkenaan dengan mizan amal. Kemudian Imam Bukhari bawa mari ayat Quran. Bahwasanya Imam Bukhari rahimahullah alaih tidak hanya berpada dengan menyebut hadis. Imam Bukhari bawa mari pula ayat Al-Quran. Apakah wajah Imam Bukhari bawa datang ayat Quraniyah? Maka syarihin hadis mereka berkata bahawa Imam Bukhari bawa mari ayat Quraniyah adalah untuk mentakkidkan perkataannya bahawa lihat di sini, bahawa tajuk berkenaan dengan wazan amal ini tidak berpada dengan hadis saja. Malah tajuk ini juga adalah sabit daripada ayat yaitu wa nad'ul mawazina liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan amal pada hari kiamat. Sebab itu Imam Bukhari bawa mari ayat Al-Quran. Kemudian sikit bahas sirah, didatangkan sirah wahid ataupun jamak bila sebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'ul mawazin al-qisṭa. Kami meletakkan timbangan yang adil. Di sini dibawa mari sirah apa tu? Jamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran kadang-kadang didatangkan sirah jamak, kadang-kadang didatangkan sirah wahid. Apakah hikmatnya? Maka ini satu noktah yang berharga kepada talib ilmu. Di manakah digunakan sirah wahid, di manakah digunakan sirah jamak dalam Al-Quran? Maka ulama berkata, dalam Al-Quran di mana tempat yang disebut tentang rahmah dan syafqah, di sana Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah wahid. Contoh dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kenapa? Ini berkaitan dengan rahmat dan aku telah menyempurnakan agama, wa atmamtu, menyempurnakan ke atas kamu nikmat. Nikmat itu rahmat dan syafqah. Dan di mana tempat Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah jamak, bila mana Allah Ta'ala nak menggambarkan tentang azmah, kibriyai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana Allah Ta'ala datangkan sirah jamak. Seperti dalam makam yang kita nak sentuh ni, wa nad'ul mawazin, nak menunjukkan azmah, kehebatan bahawa kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Faham tak lagi? Itulah contohnya, dan banyak lagi contoh yang boleh tahu. Satu lagi noktah di sini perlu letakkan fikiran kita bahawa Imam Bukhari menyentuh tentang bab wazan amal. Secara asasnya beliau ingin rad kepada Mu'tazilah. Rad siapa? Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah kata bagaimana nak timbang amal sedangkan amal itu satu benda a'rad. A'rad ini bukan satu benda yang
satu benda yang tak boleh kita ukur, tak boleh kita timbang. Masuk arah. Satu jisim, satu arah. Jisim apa? Maqaman binafsi, yang berdiri dengan diri sendiri. Arah apa? Maqaman apa yang berdiri dengan orang lain. Maqaman biwairi, berdiri dengan masa tumpang orang lain. Selalu ulama bagi mudah faham adalah bentuk gula. Gula itu sendiri manis. Manis gula itu terpaksa menumpang diri gula. Alat manis itu satu bentuk a'rab. Jadi manis itu, nak ada manis itu terpaksa kena ada dalam gula, faham tak? Jadi manis itu boleh diukur tak? Tak boleh lah. Kenapa pula tak boleh ukur? Sekarang nama boleh cek manis. Itu salah satu kesilapan Mu'tazilah. Mereka faham a'raf itu. Jadi mereka iktiraf kata a'raf ini benda satu benda tak boleh ukur. Sebab tu mereka buat iktiraf bahawa bagaimana ditimbang amal. Jadi ulama bahas panjanglah jawapannya. Jadi para Mu'tazilah ni kenapa mereka memukakan iktiraf? Karena mereka menjadikan akal sebagai mi'yar, ukuran mereka. Jadi kalau hari ni, kalau kita nak ukur, kita nak timbang emas, boleh tak letak dalam timbangan kilo biasa? Tak boleh. Demikianlah Mu'tazilah ni seolah-olah dia nak fikir dengan otak, kepala fikiran dia, bahawa bagaimana satu benda a'raf boleh diukur. Sedangkan hari ini tidak ada masalah. Kita zaman sains dan teknologi hari ini yang canggih, yang terkini, macam perkara benda boleh ukur. Kadar gula dalam darah boleh ukur, kadar tinggi turun naiknya darah boleh ukur, kadar degupan jantung boleh ukur. Semua benda a'raf pun boleh diukur. DNA dan diri kamu pun boleh ukur banyak mana, dari mana, semua boleh diukur. Jadi tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta segala sesuatu. Allah Taala boleh mencipta satu bentuk timbangan yang boleh mengukur amalan kita. Mustahil atau tidak? Tidak. Tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada apakah hakikat mizan di sini. Jadi perlu kita faham bahawa yang dimaksudkan dengan mizan ini bukannya kita faham satu bentuk macam dacing itu yang mana ada dua apa panggil? Dacing tu kan? Tahu tak dacing? Pernah tengok tak lambang Barisan Nasional? Dia ada dua apa? Dua dacing. Timbangan yang ada dua dacing. Itu bukan maksud itu mizan. Jadi yang dimaksudkan mizan ni, apa saja alat ukuran timbangan ataupun apa saja alat yang boleh mengukur setahap sesuatu. Itu yang dimaksudkan mizan. Hari ini demam, satu orang demam boleh ukur dengan termometer. Cek suhu hari ini, zaman Covid ini orang boleh ukur banyak mana, 35, 36. Blood pressure, kencing manis, semua orang boleh ukur. Jadi alat-alat ini tidak ada pada zaman dulu. Maka hari ini digunakan pada dunia sains dan teknologi ini. Jadi orang hari ini lebih faham bagaimana amal satu hari nanti akan ditimbang ataupun akan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil ahli sunnahnya adalah, dalilnya dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah." Kami akan meletakkan neraca timbangan pada hari kiamat. Dan dalam tempat ini Allah Ta'ala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Dan timbangan pada hari itu adalah benar belaka. Sedikit nukat tentang mizan ni. Bahawasanya bila amalan kita ditimbang nanti, adakah hisab dulu ataupun mizan dulu? Cuba jawab. Bahawa satu hisab, satu wazan. Dua-dua ada tazkirah dalam Al-Quran. Mana dulu? Hisab dulu ke wazan dulu? Adakah dia serentak ataupun
ke kemudian atau ke belakang? Hisab dahulu atau wazan kemudian? Maka muhaddisin juga telah menulisnya dengan tafsir. Oleh demikian Imam Baihaqi rahmatullah berkata, menurut mazhab jumhur ulama, mereka mengatakan awalan hisab wa ba'dan wazan. Contohnya mereka kata macam ni, bahawa mulanya hisab ditanya secara lisan dulu, dan untuk mengitmamkan hujah barulah diletakkan neraca timbangan, barulah diwazankan amalan kita. Seterusnya, siapakah yang akan melakukan mizan nanti, yang akan timbang nanti? Siapakah tanggungjawabnya bahawa amalan kita akan ditimbang? Maka di sana juga ada dua riwayat. Oleh demikian dalam Kitabus Sunnah riwayat daripada Hazrat Uzaifah mengatakan, sahibul mizan yaumul qiyamah Jibril. Siapakah yang akan menanggungjawab, pelaku tanggungjawab terhadap meletakkan neraca timbangan pada hari kiamat adalah Jibril. Manakala riwayat hadis yang lain disebut oleh Imam Baihaqi, riwayat Anas radhiyallahu anhu mengatakan malakul maut mukilun bil mizan. Riwayat kedua mengatakan malikul maut adalah yang diwakilkan untuk melakukan mizan, neraca timbangan. Kemudian, kenapa digunakan sirah jamak wa nad'ul mawadhin al-qisṭa li yaumil qiyamah? Tadi wa nad'u berkaitan dengan sirah jamak berkaitan dengan Allah Taala kan. Sekarang ni mawazin, kenapa disebut dengan sirah jamak? Kenapa tak dibawa mufrad mizan? Kenapa didatangkan sirah jamak? Maka di sini maklum bagi kita bahawa di sana nanti banyak jenis mawazin, banyak jenis alat timbangan kelak. Ulama berkata bahawa satu perkara yang mana perkara tadi mempunyai banyak ajza, maka disebabkan kasratul ajza, banyak juz-juz dia, maka ulama menggunakan sirah jamak. Macam dengan alat timbangan ni, dan kalau kita letak fikiran kita bahawa alat timbangan itu macam dacing tadi kan, dacing satu syait kan, satu perkara kan, banyak ajza dia kan. Dacing belah kanan, belah kiri, ada tempat gantung dia, ada skru dia, ada itu. Jadi disebabkan banyak ajza, itulah didatangkan sirah jamak mawazin. Hafiz Ibn Hajar sekarang ni berkata bahawa manusia ni mempunyai mukhtalif a'dha', jadi anggota yang pelbagai. Jadi setiap anggota tadi melakukan dosa. Jadi setiap anggota badan yang melakukan amalan tadi ada mizan yang tersendiri. Sebab itulah dibawa dengan jamak mawazin. Setengah ulama lain mengatakan tak, kenapa didatangkan mawazin? Itu juga adalah disebabkan menunjukkan azmah. Sebab itulah menunjukkan kebesaran, kehebatan alat timbangan Allah nanti. Maka disebabkan itu dibawa sirah jamak seperti mana warna ba'ul tadi. Faham tak? Betapa besarnya alat timbangan Allah Ta'ala itu. Disebut dalam hadis wa Ibn Abbas, kafatal mizan ka'itbakat dunia kulliha. Dua-dua dacing itu besar tak? Dalam riwayat Salman menyebut falau wuzina fihi samawatu wal ardu lawasi'at. Kalau diletakkan, kalau ditimbang langit dan bumi pun masih lagi boleh luas lagi. Kemudian bahas di sini adalah satu persoalan dalam fikiran kita. Imam Bukhari mengatakan qaulillahi ta'ala wa nad'ul mawadhin li yaumil qiyamah wa anna a'mala bani adam wa qaulihim yuzan. Sesungguhnya amalan bani Adam dan perkataan mereka. Jadi persoalannya, bila sebut tentang amal bawa mari sirah jamak, bila sebut tentang qaul bawa mari sirah mufrad. Faham tak? Soalan tak? Kenapa didatangkan sirah qauluhum, tak bawa mari aqwal, tak sebut lafaz aqwal, bawa mari sirah mufrad? Kenapa? Maka demikian itu muhaddis juga telah menulis asal perkaranya adalah bahawa anggota-anggota amalan itu
banyak kan? Ya. Akmal tu anggota dia banyak, tangan, mata, telinga, sebagainya. Sebab tu dia datang ke sirah jamak. Manakala anggota bercakap tu apa? Satu saja kan? Ya. Yang ni Lidah. mulut ke lidah? Lidah saja kan? Ya. Jadi anggota dia hanya satu. Satu. Mata kan boleh cakap juga. Ya. Sebab itulah di bawah sirah mufrad. Faham tak? Faham. Kemudian siapakah yang mustasna daripada mizan? Adakah semua? Waqaf disebut di sini wa anna apa tu disebut apa tadi? Wa anna al-a'mal bani Adam. Seluruh amalan bani Adam akan dan perkataan mereka akan ditimbang. Maka bila sebut seluruh di sini kita faham semua termasuk termasuk aulia, ulama, termasuk anbiya kan? Ya. Anbiya pun anak Adam juga kan? Ya. Jadi sebenarnya di sini li aktsari hukmul kull. Li aktsari hukmul kull. Sebenarnya bukan semua, ada mereka yang dimustasnakan, yakni para anbiya. Mereka ini adalah mereka-mereka yang diistisna daripada ditimbang amal mereka. Jadi kenapa disebut semua? Kenapa? Li aktsari hukmul kull. Demikian juga ada orang-orang tertentu di antara umat Nabi Muhammad ini. Nabi SAW bersabda, di antara umat aku ada 70,000 orang yang mana akan dimasukkan dalam syurga bila hisab. Jadi bila sebut 70,000, kita fikir daripada Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, umat begitu ramai sekali. Tak ramai kan? Maka hadis ini menyebut pada akhirnya, maka Nabi SAW bagi offer lagi untuk tasalli kita. Nabi kata bahawa umat aku 70,000 akan masuk syurga, dan setiap daripada satu orang daripada 70,000 tadi boleh syafaat 70,000 lagi. Banyak tak banyak? Banyak. Jadi menimbulkan keinginan urbah pada diri kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk daripada 70,000 tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Kita doa sungguh-sungguh supaya kita termasuk daripada golongan yang mana dimasukkan syurga bighairi hisab. Dan juga perbahasan ulama adalah yang ditimbang nanti, apakah yang ditimbang pada hari kiamat nanti, apakah yang ditimbang? Maka ada 3 jenis riwayat. Setengah riwayat daripadanya kita ketahui bahawa yang ditimbang itu adalah amalan. Setengah riwayat lain menyatakan bahawa yang kita faham bahawa yang ditimbang itu adalah buku catatan amal kita. Ada setengah yang lain kita ketahui bahawa diri manusia itu sendiri akan ditimbang. Kita sebiji kita ni. Kita sebiji ke? Diri kita ni akan diletakkan dalam tu. Ada 3 riwayat. Mana kita tahu satu hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda bahawa tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia seorang yang kurus kering, betisnya yang kurus kering, sedangkan 2 kawannya sihat, gemuk, macam kamu. Maka Nabi SAW bersabda, walaupun dia orang yang kurus dan sebagainya, betis yang kurus, kecil dan sebagainya, tapi di sisi Allah pada hari kiamat nanti bila ditimbang, dia lebih berat daripada bukit Uhud. Faham tak? Maka kita faham di situ bahawa diri manusia itu sendiri yang akan ditimbang. Maka ulama berkata 3 jenis surah ini akan didatangkan dalam wazan amal. Sebab apa? Allah Ta'ala itu Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah Ta'ala itu bukannya hakim, judge. Kalau judge seorang hakim itu macam dalam mahkamah, dia tertakluk pada undang-undang kan. Dia tak boleh nak buat sesuka hati. Tapi Allah itu bukan hakim, Allah itu Malik, pemilik hari pembalasan. Allah Ta'ala berkuasa mutlak untuk menentukan amalan hamba-Nya. Sekarang kita datang pada hadis. Kita datang kepada ma'arif hadis. Imam Bukhari menyebut bab qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah wa anna a'mala bani adam wa qawluhum yuzan. Bahawa kami akan meletakkan neraca timbangan yang adil pada hari kiamat, dan
sesungguhnya amalan Bani Adam dan perkataan mereka akan ditimbang. Jadi Mufti Syafiq rahmatullah alaih, bekas Mufti Pakistan, beliau berkata, maksud dari ini kamu kena faham bahawa apa saja pekerjaan yang kamu nak buat, apa saja perkataan yang kamu nak ungkapkan, kamu kena faham bahawa semua perkataan dan perbuatan kamu akan diadili di mahkamah Allah. Sama ada diadili tadi, sama ada di dunia ataupun di hari akhir. Setiap amal kita yang kita buat, apa saja yang kita ungkapkan, satu hari nanti kita akan dikemukakan dalam mahkamah keadilan, sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi sebab itulah kita kena jaga-jaga, hati-hati perbuatan kita dan perkataan kita, supaya perbuatan-perkataan kita itu yang kita buat semata-mata niat untuk mencapai redha Allah, barulah amalan kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hazrat Arifi rahmatullah alaih, beliau berkata, menukilkan satu perkara yang ajib sekali. Nak dengar tak apa yang ajib? Beliau kata bila satu orang itu bangun pagi, buka mata, maka baca doa, maka dalam fikirannya dia kena niat, wahai Allah, hari ini segala amalan yang akan aku lakukan, perbuatan, percakapan yang akan aku ungkapkan, semuanya aku akan buat semata-mata untuk capai redha kamu. Jadi insya-Allah hari itu apa saja kita niat macam tu, disebabkan ini nama amal berniat, insya-Allah Allah Taala bagi taufik segala perbuatan amalan kita lakukan semata-mata untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi senang tak amal ini? Bangun pagi, buka mata, niat macam tu, ya Allah, segala perbuatan hari ini akan aku lakukan, perkataan aku ungkapkan, semuanya aku akan buat untuk mencapai redha kamu. Kemudian Imam Bukhari menyebut waqala Mujahid al-qistas al-adlu bil rumiyah. Al-qistas maknanya al-adil. Adil ini adalah dalam bahasa lafaz Rumi, bahasa Rumi. Jadi satu perkara yang kita faham bahawa dalam Al-Quran banyak mana alfaz yang datang disebut berkenaan dengannya datang dengan bahasa yang berbeza. Oleh itu Allamah Sayyuti rahmatullah alaih telah menulis satu kitab mustaqil yang bernama Al-Muhazzab fihi ma waqa'a fil Quran min al-mu'arraf, yang mana dalam itu beliau mengumpulkan sebanyak 27 alfaz yang mana disebut sebagai lafaz ajmi, bukan lafaz Arab. Kemudian Ibn Hajar sekarang ni beliau menambahkan lagi sebanyak 24 lagi lafaz yang disebut sebagai lafaz ajam. Nah, faham tak? Kemudian Allamah Sayyuti rahmatullah alaih, beliau telah menambah lagi sehingga sampai 29. Bukan? 29. Jadi kul totalnya adalah sebanyak 120 lafaz yang ulama kumpul yang mengatakan bahawa itu adalah lafaz ajmi, bukan lafaz Arab. Faham tak? Jadi berkenaan dengan bahas ini, yang terbaiknya adalah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, la yuhitu bil lughati illa nabiyyun. La yuhitu bil lughati illa nabiyyun. Orang yang boleh inhitar, orang yang boleh merangkumi segala lugah itu hanyalah nabi. Nabi saja tahu. Nabi saja ada ilmu berkenaan ini. Jadi orang awam, orang yang am, yang bukan nabi, yang mengatakan ini bukan lafaz Arabi, itu sebenarnya laisa bisahih, tak betul. Kenapa kita perhatikan banyak lafaz yang mana digunakan dalam dua-dua bahasa, tiga-tiga bahasa. Faham tak? Jadi sekarang kita panggil kursi, Arab juga panggil kursi, Urdu juga panggil kursi. Jadi tak semestinya kita kata ini dalam bahasa Arab ada kursi, kita kata ini bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Jadi boleh juga sebut bahawa ini juga bahasa Arab, ini juga bahasa Urdu, ini juga bahasa Melayu. Betapa banyak cuba kita bilang, contoh insan, jisim, bahasa Arab ada, bahasa Urdu ada, Arab, kursi, kitab, kalam dan sebagainya. Semua alfaz ini adalah digunakan juga dalam bahasa kita.
Dan ada satu lagi kaedah menyebut bahawa segala bahasa bila digunakan dalam Al-Quran itu automatically akan jadi bahasa Arab. Bahasa Arab. Macam kita pun banyak bahasa Inggeris kita telah kita telah transfer dia jadi bahasa kita kan. Banyak sekali kita sebut condition jadi kondisi, situation jadi situasi. Faham tak? Proses pengalihan bahasa itu, maka automatically secara automatiknya akan jadi bahasa. Begitu juga segala bahasa-bahasa ajam bila disebut dalam Al-Quran ianya automatically jadi bahasa Arab. Satu qaul yang masyhur, bila lombong garam itu, di lombong garam itu, apa saja yang masuk dalam lombong garam itu dia akan jadi garam. Kalau di lombong garam yang luas, satu lembah yang besar itu disebut lombong garam. Kalau di sana tumbuhnya pokok itu juga akan berbentuk garam. Jadi apa saja mari pokok ke tumbuhan pun dia akan jadi garam di sana. Kawasan dia itu lembap yang akan terbentuk garam. Demikian juga bahasa Arab ni, bahasa apa, English ke bahasa apa ke sekali, bila masuk dalam Al-Quran dia akan jadi bahasa Arab. Faham tak? Sebab itulah Imam Syafi'i kata la yuhitu bil lughati illa nabiyyun. Wa yuqalu al-qistu misdarul muqsid. Satu berkenaan bahas tentang al-qistu ni, dia ada dua, satu qistu, satu qustu. Bi kasratil qaf, yang kedua bi dhammil qas. Qistu dan qustu. Qistu, jadi Imam Bukhari menyebut wa yuqalu al-qistu, qistu dia adalah masdar bagi muqsid. Maksud qistu apa? Adil. Adapun maksud qustu adalah itu zalim. Qistu adil, qustu zalim. Jadi qistu itu adalah masdar muqsid. Qistu adalah masdar bagi muqsid. Maknanya adil. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang yang adil. Demikian juga hadis berkenaan dengan Nabi Isa, dia akan turun dari yanzilu hakaman muqsitan. Nabi Isa nanti akan turun dengan penuh membawa hikmah dan muqsitan, membawa keadilan. Demikian juga dalam Asmaul Husna disebut al-muqsit, jadi zat yang adil. Tapi bidhammil qaf, al-qustu, lafaz qustu itu membawa makna zalim. Membawa makna zalim. Qasid ini membawa makna zalim. Jadi dekat-dekat lah kan. Jadi kalau orang tak belajar, kita faham, kita bantai semua itu adalah adil. Sedangkan al-qistu itu masdar muqsid, manakala al-qustu itu masdar bagi qasid. Dalam Al-Quran menyebut fa amal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun apa? Orang yang adil, fakanu li jahannam hataba. Apa? Orang yang zalim, bahawa mereka akan masuk dalam neraka. Jadi qasid itu makna zalim, muqsid itu makna adil. Banyak lagi cerita tentang muqsid, tak sempat. Kalimatani habibatan ila rahman. Yang disebut kalimah di sini bukan masuk kalimah di sisi ilmu nahwu. Faham tak? Dia masuk kalimah di sini adalah dua ungkapan. Dua ungkapan. Yang mana dicintai oleh Rahman, subhanallah wa bihamdihi. Yang ungkapan yang kedua adalah subhanallahil azim. Kemudian dibawa kalimatani, yang pertama, yang kedua habibatani, yang dicintai. Kenapa dua kalimah ini dicintai Allah Ta'ala? Bahawa setiap manusia ini suka bahawa segala kebaikan itu dinisbatkan kepadanya, dan keburukan tidak dinisbatkan pada dirinya. Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat menyukai bahawa segala kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suka bahawa segala kebaikan dinisbat padanya. Oleh demikian, dalam Muslim Syarif satu riwayat menyebut, Inna ahabbal kalami ila Allah an yakula al-abdu subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Kenapa dua kalimah ini sangat dicintai Allah? Kenapa orang yang menyebut kalimah ini, mereka membayangkan tentang kebesaran, izzah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah munazzah, suci daripada segala keburukan, suci daripada segala keaiban.
Masa dah tak ada, sebut sikit-sikit lah. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan. Dan dua ungkapan ini sangat memberati, sangat ringan di lidah. Kenapa ringan di lidah? Subhanallah wa bihamdihi, hanya 3 lafaz saja. Subhanallah wa bihamdihi, 3 lafaz. Begitu juga dengan subhanallah al-azim, subhana lafzi Allah dan al-azim, hanya 3 lafaz, sedikit saja ungkapannya. Jadi senang tak kita nak ungkap? Senang. Khafifatani ala lisan. Dan kalau kita pergi lebih dalam lagi perbahasan tajwid, kita akan dapat satu persatu huruf yang digunakan dalam subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Itu ada huruf isti'lanya, ada pelbagai perbahasan yang kita membuktikan kepada kita memang dalam 2 lafaz ini sememangnya sangat ringan. Saya tak nak sebut satu dah, panjang. Sakilatani fil mizan. Kenapa dua-dua ini memberati mizan? Kita lihat di sini ada contoh mentega sebagainya. Makan senang tak? Senang. Tapi dia pergi dalam perut kita, dia jadi berat, susah nak hadam. Ada satu perkara, keropok. Makan senang tak? Senang. Tapi dia masuk dalam perut, bukan? Mentega tadi makan senang, tapi masuk dalam perut susah nak keropok makan juga senang, tapi masuk dalam perut senang nak hadam. Bukan? Betul sama. Susah nak hadam. Dia perkara yang berat. Walaupun senang makan, tapi dia berat dalam perut. Tak? Banyak misal kita boleh bagi. Yang mana ringan di lidah, tapi berat di perut. Faham tak? Demikian juga kita sebut dalam bab ini bahawa ringan di lidah. Sakilatani, tapi sakilatani fil mizan. Dia ringan di lidah, tapi dia berat di mizan. Jadi bila macam keropok tadi, ringan di lidah tapi berat di perut. Maksud apa berat di perut? Susah nak hadam. Mentega juga ringan di lidah tapi berat di perut. Dan pada hari kiamat nanti seorang hamba itu akan dapat mengetahui bahawa subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim ini betapa senangnya dan betapa beratnya di timbangan. Allah Ta'ala akan memberi kepada kita nanti. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Kemudian akhir sekali bara'at ikhtitam. Satu nuktah di sini yang timbul di sini, Imam Bukhari rahimahullah taala akhirnya membawa mari hadis tasbih. Kenapa bawa mari hadis tasbih? Jadi Imam Bukhari rahimahullah taala sebenarnya nak isyarah tentang bara'at ikhtitam. Apa maksud bara'at ikhtitam? Bara'at maksud kamal, yakni ikhtitam yang kamal, ikhtitam yang sempurna. Imam Bukhari bawa mari hadis ini nak bagi tahu kepada kita tasbih ini di mana saja dibaca dia akan jadi satu bentuk majlis. Jadi setiap majlis itu Nabi ajar sunnahnya kita kena ikhtitam dengan tasbih, kan? Dalam hadis Nabi menyebut man jalasa majlisan kasura fi laghatu faqala qabla an yaquma min majlisik zalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Imam Bukhari nak isyarah tentang kemal ikhtitam, bara'at ikhtitam di sini, bahawa tasbih ini juga bila kita baca dia seolah satu majlis. Jadi di satu majlis ini bila dah habis kita kena habiskan dia dengan apa? Dengan tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan dalam kalimah ini menceritakan tentang ta'rif, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin, kehidupan orang mukmin juga amalan akhir mereka apa? Bila mereka masuk syurga, mereka akan ungkap apa? Wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin.
Mereka sebut tasbih juga. Allahu Akbar kabira. Dan akhir sekali, munasabat di antara hadis pertama dengan hadis yang terakhir. Hadis pertama, nuktah di sini, dalam hadis pertama Imam Bukhari, hadis ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ni, hadis yang terakhir kita baca ni, dalam Bukhari ada 3 maqamat, ada pada 3 tempat. Satu dalam kitab Tauhid yang mana kita baca hari ni, yang mana perawinya adalah Ahmad bin Ishkab. Ada Ahmad tak? Dan satu lagi dalam kitab Da'wat yang mana perawinya Zuhair bin Harb. Dan satu dalam kitab Iman wan Nuzul, perawinya Qutaibah bin Sa'id. Ada 3 tempat dalam Bukhari ni. Jadi perawinya asing-asing, orang lain-lain. Jadi Imam Bukhari Allah Ta'ala bawa mari hadis yang mana perawinya Ahmad bin bin Ishkab. Itu di sana ada hikmahnya. Kenapa hadis pertama bab badal wahyi nama al-amal bin niyat tadi, perawinya adalah Humaidi. Siapa? Humaidi. Perawinya Humaidi. Dan sini perawinya Ahmad. Jadi Ahmad, madah bagi Ahmad juga adalah Ahmad, bagi Humaidi juga adalah Ahmad. Jadi hadis awal juga didatangkan perawinya yang bernama Humaidi, yang mana madanya Ahmad. Dan akhir hadis dibawa hadis yang mana perawinya adalah Ahmad, yang mana madanya adalah juga Hamidah. Kalaulah Imam Bukhari bawa mari riwayat yang lain selain daripada riwayat ini, maka tidak ada kesinambungan. Faham ke tak? Dan terakhir yang banyak sangat, saya sebut yang terakhir saja, satu nukta yang ajib. Dari segi kita lihat dari segi sanadnya, hadis yang pertama beliau yang dibawa, yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Mana kalau kita tinjau dari segi sanadnya, ada hadis itu adalah hadis gharib. Hadis apa? Gharib. Umar seorang-seorang yang diriwayatkan kepada Umar seorang saja, maka disebut sebagai hadis gharib. Manakala hadis yang terakhir yang kita baca hari ini juga dari segi sanadnya adalah hadis gharib. Abu Hurairah kan? Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa mari hadis pada permulaannya dari segi sanad gharib, dan hadis yang terakhir dari segi sanadnya juga adalah gharib. Jadi nak pesan kepada talib ilm, tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bada al-Islam ghariban sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Dimulakan Islam bermula dengan gharib, dengan asing. Sayaudu ghariban, dan akan kembali pada hari kiamat, pada dekat kiamat nanti Islam juga akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah, berbahagialah golongan ghuraba. Jadi disebabkan para tulaba kita semua ni adalah gharibud diyar dan gharibul watan, datang sini untuk menghasilkan ilmu, meninggalkan mak ayah, anak isteri. Ada tinggal anak isteri, meninggalkan kaum keluarga, tinggalkan watan kita. Cuba kita fikir, kita datang dari mana-mana, datang ke mana, dan kita telah berkumpul di sini. Jadi mudah-mudahan kita telah meninggalkan segala keluarga kita, watan kita, datang di sini, dan kita kena mengakui segala kesilapan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Mudah-mudahan dengan amalan kita yang sedikit ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ganjarkan dengan balasan yang banyak. Dan Allah Ta'ala ganjarkan usaha kita yang sedikit ini dengan balasan yang banyak. Semoga Allah Ta'ala terima segala amalan kita sepanjang daurah hadis. Dan pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala senaraikan kita bersama dengan orang-orang yang menyebutkan diri dalam ilmu hadis, yang mana Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan mereka bighairi hisab.
Hazrat Maulana Yusuf bin Nuri rahmatullah berkata, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan dirikan, bangunkan para ulama ni. Kemudian Allah taala berfirman, ya ma'asyaril ulama, wahai para ulama, bahawa aku telah kumpulkan ilmu dalam dada-dada kamu. Semua ini adalah supaya hari ini, adakah aku kumpulkan ilmu dalam dada-dada kamu semua semata-mata nak hinakan kamu pada hari ini? Maka sudah tentu para ulama akan menjawab tidak. Maka Allah Ta'ala kata, pergilah kamu dan masuklah syurga tanpa hisab. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan para ulama tersebut. Walaupun banyak kesilapan, kekurangan kita sepanjang pengajian daurah hadis, ada datang kelas, tak datang kelas, tak datang mengajar, tak mengajar, kesilapan, kelemahan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Mudah-mudahan sedikit amalan yang kita buat ini Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kita dengan ganjaran yang banyak, balasan yang cantik dan indah. Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kita insya-Allah di kalangan mereka yang selamat daripada neraka Allah dan dimasukkan syurga bighairi hisab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, kita doa sikit. Hari ikhtitam Bukhari, hari yang berkat, malaikat turun, aminkan doa kita. Jadi kita minta pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tunaikan segala hajat kita. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. Wa'almina ma anta ahlu, fa innaka anta ahlul taqwa wal maghfirah. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithm. La tad'a lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la mahruman illa a'taytah, wa la dinan illa nasartah, wa la daynan illa qadaytah, wa la 'ayban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa ridan illa qadaytah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya rahman kami hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, hakikatnya kami semua berdosa, ya Allah. Ya Allah, kami cemarkan diri kami dengan dosa-dosa dan maksiat, ya Allah. Kami cemarkan tangan dan mata kami dengan maksiat, ya Allah. Ya Allah, siang kami dicemarkan dengan dosa, ya Allah. Malam kami, ya Allah, ya Allah, dicampuri dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Wahai Allah, Kau Maha Pengampun, ya Allah, Maha Pengasih, ya Allah. Hari ini adalah hari ikhtitam Bukhari, ya Allah. Ya Allah, Kau telah turunkan malaikat-Mu mengaminkan doa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Ghafur, ya Allah. Keampun seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Zahir dan batin, ya Allah. Sedar tak sedar, ya Allah. Nampak tak nampak, ya Allah. Khususnya dosa-dosa kesilapan kami, ya Allah, semasa kami mengajar dan belajar hadis ini, ya Allah. Kekurangan adab, ya Allah. Kecacatan dan kecelaan, ya Allah. Tersadur, ya Allah. Kau mengetahuinya, ya Allah. Kami ada yang kami sedar, kami tak sedar, ya Allah. Ada yang masih kami ingat, ada pun yang telah pun kami lupa, ya Allah. Ya Allah, keampun seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tangkap kami, ya Allah. Jangan Kau pegang kami yang disebabkan kesilapan kami ini, ya Allah. Ya Allah, keampunlah kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Di hari yang mulia ini, ya Allah, tunaikan segala hajat kami, ya Allah. Ada di antara kami membawa hajat sebesar gunung, ya Allah. Kau mengetahui isi-isi hati kami, ya Allah. Apakah hajat dan cita-cita kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini, ya Allah, segala hajat dan cita-cita yang mulia, ya Allah. Ya Allah, Kau kabulkanlah semuanya, ya Allah. Ada mereka yang ingin pergi umrah dan haji, ya Allah. Kau sampaikanlah kami, ya Allah, di haramain-Mu, ya Allah. Untuk kami bertawaf bersa'i, ya Allah. Ya Allah, untuk kami minum air zam-zam-Mu, ya Allah. Untuk kami pegang kelambu Ka'bah-Mu, ya Allah. Ya Allah, untuk kami berdoa di multazam-Mu, ya Allah. Untuk kami pergi di raudhah Nabi kami, ya Allah. Berdoa berbarakah di sana, ya Allah. Ya Allah, Kau kabulkanlah hajat kami, ya Allah. Mereka yang belum kahwin ingin kahwin, ya Allah, mudah segala urusan perkahwinan, ya Allah. Mereka yang sudah berkahwin ada anak, belum ada anak, ya Allah, bagilah zuriat dan anak yang soleh solehah, ya Allah. Mereka yang sudah ada anak dan keturunan, ya Allah, jadikanlah anak mereka yang anak yang soleh, ketua beriman, penyejuk mata memandang, ya Allah.
Ya Allah, kabullah doa kami ya Allah. Ada di antara kami yang sakit ya Allah, zahir dan batin ya Allah, Kau syifakanlah ya Allah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, Anta syafi ya Allah, la syifa illa syifauka ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah. Kami bertawassul dengan Nabi kami ya Allah. Kami bertawassul dengan hadis Nabi kami hari ini telah kami ikhtitamkan ya Allah. Ya Allah, untuk kami sembuhkan, untuk kamu sembuhkan ustaz kami ya Allah, Maulana Muhammad Jamal Muhyiddin ya Allah, yang masih terlantar sakit ya Allah. Ya Rahman, Kau mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Bukhari hari ini ya Allah, Kau segarkanlah kembali ya Allah, Kau sembuhkanlah kembali ya Allah. Ya Allah, Kau bangkitlah Maulana kembali untuk bangun bertugas berkhidmat kepada agamamu ya Allah. Kebuanglah segala kesusahannya ya Allah. Ya Allah, kecabutlah segala ya Allah kesengsaraannya ya Allah. Ya Allah, Kau sembuhkanlah ya Allah. Kau sembuhkanlah ya Allah dengan kudratmu ya Allah. Kesembuh ya Allah dengan berkat Nabi kami ya Allah, dengan berkat hadis Nabi kami hari ini ya Allah. Kesembuhlah dengannya kasih sayang dan rahmatmu ya Allah. Begitu juga penyakit yang ada pada kami ya Allah, penyakit zahir dan batin ya Allah, riak takabur ya Allah, hasad dan dengki ya Allah. Ya Allah, Kau buanglah jauh-jauh ya Allah. Kau datanglah sifat mahmudah dalam hati kami ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, lepas ini ya Allah kami telah menghabiskan sesi pengajian di sini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau mahrumkan seorang pun daripada kami ya Allah. Ya Allah, Kau gunakanlah kami di dalam sesi meninggikan agamamu ya Allah. Jangan Kau sibukkan kami dengan dunia yang fana ya Allah. Gunakanlah tulang empat kaki kami ya Allah dalam tugas untuk meninggikan i'la kalimatullah di atas muka bumi ini ya Allah. Kau gunalah kami ya Allah. Kau kabullah kami ya Allah. Kau ampun segala dosa kami ya Allah. Kau tampung segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, mudah segala urusan madrasah ya Allah. Kabullah segala asatizah kami ya Allah. Kau terimalah mereka semua ya Allah. Mudah segala urusan ya Allah. Ya Allah, zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, Kau kabullah doa kami hari ini ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, datang ya Allah supaya kami ya Allah datang padamu kelak ya Allah dengan hati yang salim ya Allah. Ya Allah, qalbun salim Kau kurniakanlah pada kami ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkanlah hati kami ya Allah. Bangkitlah kami daripada majlis nanti ya Allah, seperti mana bangkitnya bayi, sepertinya bayi yang baru lahir ya Allah. Bersih daripada segala dosa dan noda ya Allah. Bertukarlah dosa kami kepada ya Allah, kepada hasanat ya Allah. Kau tingkatlah darjah kami kelak ya Allah. Berilah taufik pada kami untuk kami selepas ini ya Allah menjalani kehidupan yang baik ya Allah, kehidupan ittiba' sunnah Nabi-Mu ya Allah. Akhirlah kalam kami kelak ya Allah dengan zikir padamu ya Allah, dengan menyebut kalimah-Mu yang mulia ya Allah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala sayyidina habibih Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi inilah hari ikhtitam dan khatam saya habis di sini saja. Karena majlis kamu pada 11 bulan ini saya tak ada. Saya keluar 3 hari di Kelantan. So saya tak ada majlis kamu, jadi saya minta maaf. Dan khatam kamu dengan saya di sini saya. Wa ana ujizukum bima ajazani syekhi ajazani masyayikhina, ana ujizukum insyaallah ta'ala. Segala apa yang saya ajar kepada kamu, saya ijazah kepada kamu Bukhari. Dan nanti ada sanad nanti CJ nanti ada masa kita sign insyaallah. Ada apa-apa lagi?